Assalamualaikum. Saya Amirul Ashraf. Ini Suara Anak Watan. Palestin merupakan satu tempat yang sangat diperdebatkan dan dibincangkan, sama ada di dunia Islam atau Yahudi ataupun Kristian. Tetapi satu pendapat ataupun satu pandangan Yahudi, iaitu mitos mereka tentang Palestin merupakan satu tempat yang tidak berpenghuni dan tidak maju sebelum kedatangan Yahudi. Ini adalah satu mitos yang kita akan bincangkan. Dalam sejarah peradaban Islam, ketika Umar Al-Khattab menawan kota ini, mereka telah diberikan satu kelonggaran yang sangat besar yang tidak dapat dalam zaman-zaman sebelumnya, iaitu dipanggil sebagai The Pact of Umar. Apa itu The Pact of Umar? The Pact of Umar ini adalah satu kebebasan kepada orang Yahudi dan orang Kristian untuk hidup di bawah Islam dengan mengamalkan agama masing-masing, dengan kelonggaran dan macam-macam lagi keistimewaan diberikan, dengan syarat mereka duduk di bawah Islam. Kemudian di zaman Perang Salib yang pertama, orang Kristian dah melancarkan perang salib untuk menawan kota Jerusalem, Baitul Maqdis, dan membunuh hampir semua penduduk-penduduk di dalam Baitul Maqdis, termasuk orang Islam dan Yahudi, termasuk lelaki dan perempuan. Ini merupakan satu peristiwa yang sangat dahsyat pada tahun 1099 di bawah kerajaan Kristian. Kemudian datang pula Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 yang telah menawan kota Jerusalem ini dan membebaskan mereka daripada kanak-kanak, wanita yang tidak bersalah untuk pergi keluar daripada kota itu jika mereka mahu, ataupun duduk di dalam Baitul Maqdis dengan aman dan damai di bawah Islam. Mereka ini diberikan kelonggaran dan pelbagai keistimewaan, seperti mereka menyimpan harta masing-masing tanpa dirampas, dan pelbagai lagi yang kita dapat melihat dalam zaman Ayyubi ini. Kemudian pemindahan kepada kerajaan Mamaluk juga melihatkan orang Islam ataupun orang Kristian dan Yahudi hanya berubah pemerintahan, tetapi dalam masa sama kerajaan Mamaluk membangunkan Baitul Maqdis sampai kepada tahap seperti Damsyik, Mesir, Kairo dan berbagai lagi tempat yang mempunyai taraf yang tinggi di dalam kerajaan Islam. Ini menunjukkan Baitul Maqdis juga tidak ketinggalan dari sudut pembangunan di dalam peradaban Islam dan tidak dipinggirkan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Dan juga dalam masa yang sama, orang Yahudi dan Kristian masih mampu untuk hidup aman dan damai di bawah Islam. Datang pula kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1517 dalam perang Al-Marj Ad-Dabiq, di mana di bawah Sultan Salim, Uthmaniyah berjaya menawan Mesir, berjaya menawan Baitul Maqdis dalam satu perang nama Perang Khan Yunis, yang mana mereka mengalahkan tentera Mamaluk. Akhirnya Baitul Maqdis diletakkan di bawah Uthmaniyah. Dan dalam Uthmaniyah, tempat Jerusalem ini, Baitul Maqdis, mempunyai tempat yang istimewa dalam mana-mana sultan, kerana mereka diletakkan dalam satu wilayah yang khas, ataupun kita sebut wilayah yang diletakkan direct di bawah kerajaan Uthmaniyah, berbeza dengan yang lain. Kota ini juga tidak ketinggalan dibangunkan kerana pelbagai pelayar yang datang ke dalam Baitul Maqdis mengisahkan tentang bagaimana mereka, iaitu orang Kristian, mengerjakan haji ke dalam kota Baitul Maqdis ini dan memperlihatkan beberapa jenis kemakmuran di bawah Islam ini. Ini satu perkara yang sangat istimewa kalau kita tengok, dan berbeza dengan apa yang telah disebut oleh orang Yahudi dan Zionis pada ketika ini, yang menggambarkan di bawah Islam tidak ada apa-apa ataupun kosong dan tidak makmur. Maka kita boleh lihat bahawa di bawah Islam selama 500 hingga 1000 tahun mencapai tahap kemakmuran dan kedamaian di antara agama Kristian, Yahudi dan pelbagai jenis lagi agama-agama yang kecil di dalam sana. Jadi itu saja, Islam adalah satu bentuk solusi kepada permasalahan Zionism, permasalahan di Palestin, permasalahan kebebasan di Palestin, dan dengan Islamlah kejaminan dan pemeliharaan keamanan akan tercapai di Palestin.